Konsep wasiat orang Islam menurut syarak. Terdapat pelbagai pendapat ulama mengenai definisi wasiat. Wasiat dari segi bahasa berasal daripada perkataan wasa yang bererti menjanjikan atau pemberian harta selepas mati. Dari segi istilah, wasiat adalah sebagai satu pemberian oleh seseorang kepada pihak yang lain sama ada benda, hutang atau manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat akan pemberian tersebut selepas matinya pewasiat. Manakala menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i pula, wasiat diistilahkan sebagai pemberian hak milik secara percuma kepada penerimanya oleh seseorang dengan cara tabarruk sama ada benda atau manfaat atau mengkhususkan wasiat itu adalah pemberian yang disandarkan selepas mati. Ini bermakna pemberian berkenaan hanya akan berkuat kuasa setelah pemberinya telah meninggal dunia. Zakiyuddin dan Ahmad Al-Gundur menjelaskan bahawa wasiat meliputi segala subjek yang diwasiatkan selepas kematian pewasiat termasuk pelantikan seorang wasi dalam perkara melibatkan wilayah ke atas diri dan harta bagi anak-anaknya, iaitu dikenali sebagai wisayah. Wasiat kepada rumah ibadat, cara pelaksanaan pembahagian harta pusaka dan sebagainya. Menurut Said Sabiq, definisi inilah yang membezakan di antara wasiat dan hibah. Definisi ini dijelaskan lagi dalam beberapa enakmen wasiat di Malaysia, di antaranya seperti Seksyen 2, enakmen wasiat orang Islam Negeri Selangor 1999 dan enakmen wasiat orang Islam Negeri Sembilan tahun 2004, iaitu ikrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut hukum syarak selepas dia mati. Pada permulaan Islam, berwasiat adalah wajib kepada ibu bapa dan kaum kerabat terdekat bagi mereka yang memiliki harta yang banyak berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Kebanyakan para sahabat antaranya Saidina Abu Bakar, Saidina Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar dan Imam Syafi'i berpandangan bahawa hukum wajib ini telah dimansuhkan dengan turunnya ayat Al-Mawaris, iaitu ayat 11, 12 dan 176 Surah An-Nisa yang secara khusus menyentuh peruntukan bahagian-bahagian yang telah ditetapkan kepada waris-waris dalam pembahagian harta pusaka. Dengan turunnya ayat-ayat tersebut, amalan berwasiat menjadi sesuatu perbuatan yang digalakkan atau disunatkan kepada keluarga yang terdekat yang tidak mendapat harta pusaka dan yang bukan waris. Pensyariatan wasiat juga diambil daripada surah An-Nisa ayat 11 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan dalil pensyariatan wasiat dan di antaranya adalah mafhumnya, tidak wajar bagi seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan membiarkan 2 malam berlalu tanpa menulis wasiatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri wasiat yang pertamanya adalah kadar harta yang boleh diwasiatkan oleh pewasiat menurut ketentuan syarak adalah setakat 1/3 sahaja daripada harta besi peninggalannya yang masih ada pada waktu kematiannya setelah digunakan untuk belanja pengebumiannya dan penunaian hutang-hutangnya jika ada yang menjadi tanggungan pewasiat. Oleh itu, wasiat yang melebihi sekadar 1/3 harta pewasiat adalah tidak sah kecuali jika waris-waris bersetuju dengan kadar yang lebih itu. Jika waris-waris bersetuju, maka wasiat lebih daripada 1/3 adalah sah, dan jika mereka tidak bersetuju, maka wasiat hanya sah setakat 1/3 sahaja dan lebihan daripada itu menjadi harta pusaka. Penerimanya hendaklah bukan waris, iaitu mereka yang tiada hak faraid ke atas pusaka si mati, kecuali jika mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris yang lain. Jika penerima wasiat meninggal dunia semasa hayat pewasiat, maka wasiat tersebut adalah terbatal. Selepas kematian pewasiat, perlu ditolak dahulu kos perbelanjaan kebumian dan pembayaran hutang si mati, hutang Allah dan hutang manusia. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak lebih daripada 1/3 daripada harta pusaka bersih, kecuali mendapat persetujuan daripada ahli-ahli waris. Jika penerima wasiat meninggal dunia selepas menerima wasiat dan selepas kematian pewasiat, maka haknya boleh diwarisi oleh waris pertama.
Seterusnya, wasiat juga boleh ditarik balik pada bila-bila masa kerana ianya hanya berkuat kuasa selepas kematian pewasiat dan wasiat tersebut perlulah dibuat secara sukarela. Terdapat 4 rukun wasiat iaitu pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan dan sirah. Syarat pewasiat hendaklah mencapai umur 18 tahun, sempurna akal, bertindak dengan sukarela dan tidak dipaksa, serta tidak dilarang daripada meneruskan hartanya. Manakala syarat bagi penerima wasiat pula adalah bukan untuk tujuan maksiat. Penerima wasiat hendaklah wujud semasa kematian pewasiat. Penerima wasiat juga hendaklah diketahui dengan jelas. Dan juga hendaklah seorang yang boleh menerima harta dan boleh memberi milik harta serta penerima wasiat adalah bukan waris. Syarat bagi harta yang diwasiatkan pula adalah harta tersebut boleh sama ada harta alih atau harta tak alih atau mal hukmi iaitu manfaat, boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat, wujud dalam pemilikan wasiat jika ditentukan, wujud semasa kematian pewasiat jika tidak ditentukan dan tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat kecuali telah dipersetujui oleh ahli-ahli waris. Akhir sekali, syarat bagi sirah iaitu ijab dan qabul pula adalah sirah tersebut boleh dibuat secara soreh atau kinayah dan sama ada melalui lisan, tulisan atau isyarat. Qabul hendaklah diterima oleh penerima wasiat individu tertentu. Jika penerima institusi maka tidak disyaratkan qabul. Qabul oleh penerima wasiat hendaklah dibuat selepas kematian pewasiat. Penerimaan atau penolakan yang dibuat pada masa hidup pewasiat tidak diambil kira. Dan yang terakhir, qabul oleh wasiat tidak disyaratkan dengan segera. Suatu wasiat itu boleh batal apabila berlaku seperti berikut, iaitu yang pertama, pewasiat hilang keahlian seperti gila yang berterusan, yang kedua, pewasiat murtad, yang ketiga, menggantungkan wasiat dengan sesuatu syarat yang tidak berlaku. Contohnya, seorang berkata, jika aku meninggal dunia disebabkan stres ini, maka aku berikan kepada si fulan sekian banyak hartaku. Kemudian selepas itu wasiat tersebut tidak meninggal dunia, maka wasiat yang dilakukannya tadi itu terbatal kerana syarat tersebut tidak berlaku. Yang keempat, penarikan balik wasiat, penolakan wasiat, penerima wasiat meninggal dunia sebelum pewasiat, penerima wasiat membunuh pewasiat dan yang terakhir, berlaku kerosakan terhadap harta yang diwasiatkan. Jika dilihat kepada penerima, lafaz dan harta yang diwasiatkan secara terperinci, maka wasiat terbahagi kepada 4 jenis iaitu wasiat mutlak, wasiat bersyarat, wasiat am dan wasiat khas. Wasiat mutlak ialah wasiat yang dilakukan dengan bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwasiatkan yang mungkin diletakkan oleh pemberi wasiat. Oleh itu, mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, kesan daripada wasiat mutlak ini ialah ia akan berkuat kuasa selama-lamanya. Wasiat bersyarat ialah wasiat yang mengandungi syarat-syarat tertentu yang dikenakan oleh pewasiat. Para fuqaha bersependapat bahawa sah syarat-syarat diletakkan dalam wasiat asalkan ia tidak menyalahi syarak sama ada dari sudut harta, tujuan atau cara mengerjakan syarat-syarat yang dikenakan, dan hendaklah wasiat itu membawa kebaikan kepada penerima, pewasiat atau selainnya. Oleh itu, wasiat yang mempunyai syarat-syarat yang sah akan mengikat penerima dan terpulang kepada penerima wasiat sama ada menerima wasiat yang berserta syarat-syaratnya atau menolak wasiat tersebut. Sekiranya syarat-syarat yang terkandung dalam wasiat bersyarat ini adalah sah di sisi syarak tapi tak dipenuhi oleh penerima wasiat, maka kesannya ialah wasiat itu menjadi batal. Seterusnya, wasiat am adalah wasiat yang dibuat dalam bentuk umum seperti kepada penduduk sesebuah kampung atau bandar. Wasiat yang berbentuk sedemikian adalah merangkumi kesemua ahli penduduk tempat tersebut sama ada Islam ataupun kafir. Harta yang diwasiatkan itu boleh diberikan kepada daerah atau negeri lain yang berdekatan sekiranya harta itu terlalu banyak dan penduduk di kawasan tersebut menerima bahagian yang memadai dan mencukupi untuk keperluan hidup mereka. Pewasiat yang hendak mewasiatkan harta perlulah menyatakan dengan jelas dan betul supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Namun bagi pewasiat yang berwasiat dengan harta dan kadarnya dinyatakan dalam bentuk umum yang mengelirukan, sebagai contoh, berikan sedikit pemberian atau sebahagian atau sesuatu daripada hartaku setelah kematianku, atau berikan sesuatu kepada si fulan setelah kematianku. Maka menurut pendapat para fuqaha termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali dan lain-lain, hanya waris pewasiat yang berhak menentukan maksud sebenar yang terkandung dalam pemberian itu. Akhir sekali, wasiat khas adalah wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu sahaja.
Okey, seterusnya kita masuk kepada wasiat sivil. Wasiat secara umum adalah hasrat ataupun pesanan seorang yang masih hidup berkaitan dengan bertanya bagaimana hendak diuruskan selepas kematiannya nanti. Ianya tertakluk kepada dua undang-undang sivil yang menetapkan cara dan peraturan pentadbiran harta pusaka, iaitu yang pertama Akta Probate dan Pentadbiran 1959, yang kedua Akta Pusaka Kecil Pembahagian 1955. Okey, ketika mana waris si mati hendak membuat tuntutan harta pusaka, maka akta-akta yang tersebut menyatakan perlu adanya pentadbir harta sebagai orang tengah yang menghubungkan pihak yang menguruskan harta si mati dengan waris si mati. Pihak yang menguruskan harta si mati termasuklah Mahkamah Tinggi Sivil, Pejabat Pusaka Kecil dan Amanah Raya. Oleh itu, jelaslah bahawa apabila wasiat melantik wasi, sama ada individu ataupun syarikat untuk menjadi pentadbir kepada harta kita selepas kita mati nanti, maka wasiat yang melantik wasi ini adalah penting untuk memudahkan urusan waris kita nanti semasa membuat urusan harta pusaka kita tanpa perlu mereka bergaduh dengan sesiapa sahaja yang sepatutnya menjadi pentadbir harta. Seterusnya kita masuk kepada Undang-Undang Pusaka Bukan Islam, Akta Pembahagian 1958. Bagi orang bukan Islam, cara pembahagian harta pusaka mereka telah pun ditetapkan dalam Akta Pembahagian 1958. Akta tersebut diluluskan bagi tujuan untuk menjelaskan hak-hak perwarisan si mati yang bukan beragama Islam serta bahagian-bahagian setiap orang daripada mereka. Sebaliknya, apabila si mati hanya meninggalkan suami ataupun isteri tanpa waris-waris yang lain, maka suami ataupun isteri akan mendapat kesemua bahagian si mati, dan jika si mati tidak mempunyai sebarang waris, maka menurut akta ini harta pusaka si mati akan kembali kepada kerajaan. Seterusnya kita masuk kepada Akta Harta Pusaka Kecil 1955. Akta ini merupakan undang-undang yang bersifat takbiran ataupun pentadbiran. Tujuan akta ini diperkenalkan adalah untuk menyelaraskan dan menyeragamkan cara-cara pembahagian dan pentadbiran pusaka si mati sama ada orang yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Akta ini adalah terpakai dan digunapakai kepada semua tuntutan harta pusaka seseorang si mati sama ada semuanya mengandungi tanah-tanah sahaja ataupun sebahagiannya mengandungi tanah yang bersama dengan harta-harta yang harta alih seperti wang tunai, KWSP, amanah saham dan sebagainya. Tetapi jumlah nilaian harta itu hendaklah tidak melebihi RM600,000. Seterusnya kita masuk kepada Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Akta Probate dan Pentadbiran 1959 adalah dilaksanakan terhadap harta pusaka besar iaitu harta biasa dan harta pusaka ringkas. Harta pusaka besar ialah harta pusaka yang jumlah nilaiannya lebih daripada RM600,000, sama ada ianya terdiri daripada harta alih semuanya ataupun semuanya harta tak alih, atau terdiri daripada campuran harta alih dengan harta tak alih, ataupun harta pusaka yang jumlah nilainya kurang daripada RM600,000 tetapi si mati ada meninggalkan wasiat. Seterusnya, permohonan pentadbiran harta pusaka besar hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil, manakala tuntutan harta pusaka ringkas boleh dibuat melalui Pegawai Pentadbir Pusaka ataupun melalui Perbadanan Amanah Raya Berhad. Akta Probate dan Pentadbiran 1959 ini telah memperuntukkan cara-cara untuk mendapatkan surat kuasa probate dan juga surat kuasa tadbir. Permohonan untuk mendapatkan surat kuasa probate dan juga surat kuasa tadbir boleh dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil.
Terdapat 3 jenis surat kuasa wasiat dan surat kuasa tadbir. Yang pertama, surat kuasa wasiat jika si mati meninggalkan wasiat yang meliputi semua hartanya. Yang kedua, surat kuasa tadbir bagi harta pusaka tanpa wasiat. Dan yang ketiga, surat kuasa tadbir dengan wasiat berkembar apabila si mati telah meninggalkan wasiat untuk sebahagian daripada harta peninggalannya dan sebahagian yang lain tanpa wasiat. Seterusnya kita masuk kepada prosedur wasiat. Yang pertama, peraturan dan perjalanan harta pusaka kecil adalah dijelaskan dalam peruntukan Seksyen 11, 12, 13, 14 dan 15 Akta Harta Pusaka Kecil 1955. Yang kedua, permohonan pentadbiran harta pusaka besar hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil. Dan yang ketiga, harta pusaka ringkas boleh dibuat melalui Pegawai Pentadbir Pusaka atau melalui Perbadanan Amanah Raya Berhad. Jika terdapat mana-mana pihak yang tidak berpuas hati dengan perintah yang dikeluarkan, mereka hendaklah membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah itu dibuat. Harta pusaka besar dan harta pusaka ringkas hendaklah dibuat melalui Akta Probate dan Pentadbiran 1959. Seterusnya kita masuk kepada amalan wasiat di Malaysia, iaitu berdasarkan amalan wasiat sivil dan wasiat Islam. Wisayah adalah salah satu instrumen amanah dalam Islam yang mempunyai sandaran hukum tersendiri, manakala amanah adalah instrumen perancangan harta pusaka yang tertakluk di bawah statut undang-undang sivil. Kedua-dua instrumen pengamanahan ini dipraktikkan oleh masyarakat Muslim di Malaysia dalam melindungi hak-hak dan kepentingan beneficiari bawah umum. Kedua-duanya mempunyai kesan yang signifikan dalam menunaikan hasrat pewasiat dan ianya dijamin dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, seterusnya kita masuk kepada apa yang membezakan wasiat Islam dengan wasiat sivil. Wasiat Islam perlu disahkan keabsahannya jika ada pertikaian di mahkamah syariah. Harta wasiat tidak termasuk dalam harta faraid. Yang kedua, wasiat sivil tertakluk kepada Akta Probate dan Pentadbiran 1959 dan tuntutan hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Sivil. Seterusnya kita masuk kepada isu yang pertama, iaitu berkaitan pelaksanaan wasiat di Mahkamah Syariah. Pada peringkat awal kedatangan Islam, mewasiatkan semua harta kepada ibu bapa dan sanak saudara adalah wajib bagi masuk surah Al-Baqarah ayat 180. Walau bagaimanapun, kewajipan ini telah pun dimansuhkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pusaka. Namun begitu, amalan wasiat seperti itu masih digalakkan dengan maksima 1/3 dan ditujukan kepada selain waris. Prinsip umum yang diisi oleh syarak, pemberian melalui wasiat tidak boleh berbeza 1/3 daripada harta si mati. Untuk penyelesaian sama ada sesuatu yang tidak ada dan sama ada dilaksanakan dengan betul, maka banyak faktor yang perlu diteliti berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syarak. Seterusnya, harta berwasiat dan harta tak berwasiat juga sebagai salah satu kaedah dari kaedah mentadbir harta pusaka. Maka, wasiat dari segi pelaksanaannya tidak akan dapat membahagikan bahagian harta seseorang yang telah meninggal dunia. Bagi kes yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, penentuan-penentuan pihak yang berhak serta kadar hak masing-masing akan dirujuk kepada Mahkamah Syariah bagi mendapatkan sijil faraid ataupun akuan perwarisan. Orang Islam yang dinamakan sebagai penama oleh si mati dalam apa-apa skim simpanan wang hendaklah membahagikan harta peninggalan si mati tersebut kepada waris yang berhak mengikut pembahagian faraid. Maksudnya dekat sini adalah menjadi tanggungjawab penama berkenaan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syariah bagi menyelesaikan
melaksanakan pembahagian harta tersebut dengan menentukan waris-waris yang berhak serta bahagian yang mereka berhak untuk menerimanya. Undang-undang wasiat orang Islam di Malaysia adalah di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Namun kebanyakan negeri-negeri di negara ini tidak mengkanunkan undang-undang wasiat orang Islam secara bertulis, kecuali negeri Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan yang telah meluluskan undang-undang wasiat tersebut. Manakala di wilayah persekutuan hanya terdapat draft undang-undang wasiat, iaitu draft undang-undang wasiat orang Islam wilayah-wilayah persekutuan 2001. Dalam enakmen wasiat orang Islam Selangor 1999, terdapat satu peruntukan khusus berhubung perkara wasiat kepada waris yang terkandung di dalam Seksyen 26 Klausa 2. Namun peruntukan tersebut berbeza dengan peruntukan yang ada di dalam draft Undang-Undang Wasiat Orang Islam wilayah-wilayah persekutuan 2001. Seksyen 26 Klausa 2 enakmen wasiat orang Islam Selangor memperuntukkan sesuatu wasiat yang dibuat kepada seorang waris atas kadar yang melebihi 1/3 hendaklah tidak berkuat kuasa sehingga diberi persetujuan oleh waris-warisnya selepas kematian pewasiat. Peruntukan tersebut mempunyai persamaan dengan peruntukan wasiat kepada waris dalam enakmen wasiat orang Islam Negeri Sembilan 2004, Seksyen 26 Klausa 2 dan enakmen wasiat orang Islam Negeri Melaka 2005. Seksyen yang sama yang memperuntukkan bahawa wasiat kepada waris hendaklah dikuatkuasakan sekiranya tidak melebihi 1/3 bahagian. Sebaliknya, Seksyen 29 Klausa 1 dan Klausa 2 Rang Undang-Undang Wasiat Orang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 2001 memperuntukkan sesuatu wasiat yang dibuat kepada bukan waris pewasiat hendaklah tidak melebihi 1/3 daripada harta pewasiat kecuali dengan persetujuan semua waris yang berhak selepas kematian pewasiat. Klausa 2 memperuntukkan sesuatu wasiat yang dibuat kepada waris pewasiat adalah sah jika semua waris yang berhak bersetuju selepas kematian pewasiat. Peruntukan tersebut mengharuskan wasiat kepada waris sama ada kurang atau lebih 1/3 bahagian dengan syarat mendapat persetujuan waris-waris yang lain adalah jelas dan bersesuaian dengan pandangan jumhur fuqaha dalam masalah tersebut. Kesimpulannya, jelaslah bahawa wasiat bukan sahaja dapat membangunkan jiwa individu Muslim itu untuk melaksanakan amalan yang baik, malah secara tidak langsung ianya dapat menjana pembangunan ekonomi individu Muslim. Sebaik-baik wasiat hendaklah dibuat dalam bentuk tulisan dan disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil. Wasiat yang ditinggalkan perlulah dilaksanakan segera sejurus selepas kematian pewasiat agar waris dan penerima wasiat menerima wasiat yang telah pun ditetapkan oleh si mati.